طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله. Panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemuan kita yang seterusnya dalam kuliah Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada membahaskan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitulah pada perkataan Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan ayat dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-32. Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, thumma amarahu ta'ala bi idkhal yadihi fi jaybihi thumma amarahu bi naz'iha fa idha hiya tatala'la'u kal qamari bayadan min ghairi su'in ay min ghairi barasin wala bahaq. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihi salam supaya memasukkan tangannya ke jaybihi, yakni lambungnya, yakni memasukkan, kalau kita tengok dalam tafsir disebutkan fi ibtihi ataupun janahihi, pada lambungnya, maknanya di bawah ketiak. Fi ibtihi, jaybihi maknanya fi ibtihi. Kalau kita tengok dalam contohnya dalam tafsir wadmum yadaka ila janahika, dalam ayat yang Imam Ibn Kathir bawa ni, usluk yadaka fi jaybika, kan? Jadi dalam surah Al-Qasas, kalau dalam surah Taha ayat 22, wadmum yadaka ila janahika, maksudnya usluk. Ditafsirkan dalam ayat lain usluk maknanya masukkan. Dalam ataupun kita katakan wadmum yadaka ila janahika, maknanya kepitlah tanganmu di celah lambung, kan? Baik, dalam tafsir disebutkan, Ka'ab al-Ahbar rahimahullah sebut al-janahain humal yadan. Janah ini lambung ni merujuk kepada tangan. Tangan. So, Ibnu Atiyah dalam tafsirnya sebutkan semuanya adalah janah ni maknanya lambung, maknanya mewakili masa kawasan tangan lah, masih lagi di kawasan tangan. Dan disebutkan oleh Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala, dia kata semua itu maknanya tafsiran-tafsiran yang berbeza tu sahih. Hadza kulluhu sahihun ala tariqil isti'arah. Maknanya dari sudut al-isti'arah. Ala tara anna Ja'far ibn Abi Talib yusamma dzal janahain bisababi yadayhi hina uqima lahu al-janahan maqam al-yadain syubbiha bi janahi ta'iri. So Ja'far bin Abi Talib contohnya dinamakan Dzul Janah, yang memiliki dua sayap, Ja'far at-Ta'ir, Ja'far at-Tayyar. Dzul Janah maknanya disebabkan kedua tangannya, yang diumpamakan seperti dua lambungnya itu diumpamakan seperti apa? Sayap burung, kerana berjihad dalam perang, dalam medan antaranya Mu'tah, yang mana Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, sepupu Nabi, syahid dalam peperangan Mu'tah, dan beliau digelar sebagai Ja'far at-Tayyar. Ja'far at-Tayyar kerana dia maknanya dikatakan dia dalam peperangan
tersebut, dalam ekspedisi jihad tersebut, beliau radhiyallahu anhu menyambut panji Islam daripada jatuh, seakan-akan dia terbang, seakan-akan dia terbang. Maknanya disebutkan perumpamaannya Dzal Janahain, maknanya ganti kepada lambung itu merujuk kepada tangan, dan diumpamakan seperti sayap. Maknanya hebatnya Ja'far ini ketika bertempur dalam medan jihad. Baik. Jadi wadmum yadaka ila janahika, maknanya kata Mujahid bin Jabar Al-Makki rahimahullah, adkhil kaffaka tahta 'adudika. Ini satu tafsir. Maknanya masukkan kedua kaffaka, masukkan pergelangan tanganmu tahta 'adudika, di bawah lenganmu. Di bawah lengan. Masukkan kaffaka, wahai Musa, masukkan lengan kamu tahta 'adudika, di bawah adud, yakni lengan. Maksudnya sini. Sebab itu kalau kita tengok dalam terjemahan, dia kata kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Kepitkanlah tanganmu di celah lambungmu, di ketiakmu. Kan? Itu tak ada masalah. Semuanya ada makna yang mutaqaribah, makna yang sama, maknanya berdekatan. Adkhil kaffaka tahta 'adudika. Baik. Sebab itu Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi dia kata al-janah asfalu minal ib. Maknanya janah ni, dia lambung ni dia bawah sikit daripada ketiak lah. Sebenarnya dia lebih tepat kita kata lambung kan, di bawah lambung. Muqatil bin Sulaiman kata yadaka udmum yadaka, maksudnya kedua kaffaka, tapak tanganmu, salah satu tapak tanganmu, ila janahika wadmum yadaka, yakni kaffaka, maksudnya usluk yadaka, adkhil yadaka, masukkan kaffaka, pergelangan tanganmu, ila janahika, ke lambungmu, yakni adudika. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kata wadmum yadaka ila janahika adkhalaha tahta ibtihi. Musa AS masukkan di bawah lambung, yakni ketiaknya, ibtihi. Jadi dia semuanya makna berdekatan. Baik, jadi apa yang berlaku selepas itu? Ini mukjizat. Takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, takhruj bayda'a min ghairi su'. Apa maksud dia? Maka nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada sebarang kecacatan ataupun penyakit. Ayatan ukhra, sebagai satu ayat tanda yang lain. Maknanya selepas ular. Kita bincang sebelum ni tongkat kan, tongkat berubah jadi ular. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Musa AS campakkan, maka tiba-tiba tongkat Musa itu, asanya itu, tongkatnya itu menjadi seekor ular yang tas'a, bergerak, menjalar, bergerak dengan laju. Yani apa, yataharraku bisur'ah. Itu maksudnya menjalar dengan laju, bergerak dengan laju. Kemudian Allah perintahkan wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra. Maknanya masukkanlah yadaka, maknanya kaffaka, kedua pergelangan, masukkan pergelangan tanganmu ke bawah lambungmu ataupun bawah ketiakmu, kepitlah ia. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda', maka keluarlah bayda', makna bayda' sini makna apa dia, putih, yakni cahaya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nurun sati'un yudi'u bil-laili wan-nahar kadh-dhaw'i asy-syamsi wal-qamar, yang menerangi malam dengan dan siang seperti cahaya matahari dan cahaya bulan.
So cahaya dia terang. Baydha tu maknanya nur, cahaya. Putih apa kan? Atau kalau kita tak rujuk pada tafsir salah, putih apa? Kan. Jadi mati akal macam tu je lah. Kita duk tengok terjemahan tu putih apa benda. Kan? Dan keluar ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat. Kalau terujuk terjemahan, nganga je lah. Keluar ialah putih. Putih apa? Kan? Sebab tu golongan-golongan kita tengok hari ni, golongan liberal, golongan anti hadis, golongan macam-macam pelbagai sekarang ni yang sesat ni, mereka tak mampu untuk bawakan tafsir salah. Mereka hanya bawa terjemahan Quran, terjemahan. Lepas tu salah faham. Sebab tu anda katakan pertentangan kita dengan golongan menyeleweng ni adalah pada pentafsiran Quran. Orang tu kita nak tahu dia betul ke tak, cara dia tafsir Quran. Kalau tafsir Qurannya itu datang daripada tafsir salaf, betul lah dia. Tapi kalau tafsir dia itu datang daripada selain tafsiran salaf, maknanya dia bawa tafsiran sendiri, sesatlah dia. Senang je. Jadi ini kita kena bagi tambih kepada mereka yang nak mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Dan insya-Allah dalam masa terdekat anda akan usahakan buat untuk kuliah tafsir yang kita akan buka untuk orang awam yang kita teruskan sebelum ni. Di platform yang lain kita akan usahakan. Tak ada masalah, maknanya banyak platform yang kita boleh gunakan. Yang pernah kita buat sebelum ni kita akan teruskan, jangan risau. Cuma kita tunggu jadual-jadual yang berubah-berubah ni, maknanya dia tak menentu. Sebab itu kita tak boleh buat kuliah baru. Maknanya kuliah kita Al-Bidayah wan Nihayah ni pun akan berakhir hujung tahun ni. Maksudnya bulan 12 ni habis lah. Kita stop. Tapi kalau kita nak untuk teruskan, kita boleh buat di platform lain, tak ada masalah. Tapi untuk yang setakat ni, Yayasan Taklim ni maknanya sampai bulan 12 lah. Kita akan sampai sini saja. Tapi tak apa. Ala kulihan, semuanya ada kebaikan lah untuk kita semua. Kerana perubahan jadual, tak ada masalah. Maknanya, tapi kita nak bagi tahu kepentingan tafsir tadi. Kalau kita bagi ayat Quran ni kat mana-mana orang yang tak tahu tafsir salaf, bahaya. Kita seronoklah dengar kan, tapi orang sekarang ni, zaman kita kata orang menyeleweng dengan membawa Al-Quran. Ini kita kena nasihatkan supaya berhati-hati. Banyak dah kita tengok orang yang buat kelas Quran yang apa macam-macam, tetapi membuat pentafsiran yang jauh daripada tafsiran salaf. Sebab itu anak sendiri, bila kita ajar agama, tak kira kita ajar apa, padahal kita ajar Al-Bidayah wan Nihayah, tapi tetap wajib rujuk tafsir salaf. Kita Al-Bidayah wan Nihayah ni subjek apa? Tarikh tau, sejarah. Tapi still kita berpaut dengan tafsir Quran. Kelas kita Tazkiyatun Nafs, Ighathatul Lahfan pun still ada tafsir. Jadi kita kena faham, seorang yang mengajar agama ni sebenarnya dia wajib tahu tafsir. Dia wajib tahu tafsir. Dia bukan dia kata, saya bidang ini saja, saya bidang akidah saja, saya tak tahu tafsir. Tak, wajib dia tahu tafsir. Kalau kita dah ajar orang agama, wajib kita tahu tafsir yang benar. Nak cari orang yang boleh bawa tafsir yang benar tu, subhanallah, sangat sedikit sekarang. Orang hentam kromo ataupun orang panggil hentam sembrono saja mentafsirkan Quran ni banyak sangat. Tetapi inilah yang kita perjuangkan daripada awal lagi, kuliah kita daripada awal lagi. Jadi balik pada ayat tadi. Takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Bayda' tu yang putih. Kalau kita buat terjemahan putih apa? Sebab itu perlukan tafsiran daripada salaf, daripada sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebut nurun sati'un, cahaya yang terang, yudhi'u bil laili wan nahar kadau'i syamsi wal qamar, yang menerangi siang dan malam seperti cahaya matahari dan bulan. Maknanya mukjizat.
Min ghairi su' maknanya min ghairi barasin. Seperti Ibnu Kathir, tengok tafsir Ibnu Kathir kan. Ibnu Kathir kata min ghairi barasin wala bahaq. Ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah ni juga ada. Ibnu Kathir dia tetap masukkan tafsiran yang menepati tafsiran yang datang daripada salaf. Maknanya tidaklah kata takwil jauh kan, maknanya cahaya tu dikata lampu ke kan, lampu LED ke apa benda ke, macam sekarang ni pelik-pelik. Dulu kita pernah dengar kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia kata tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, tu dia kata virus. Orang pun nganga terima saja. Pasal apa? Pasal ustaz aja. Nganga terima saja. Pasal dia syok tengok, oh hebatnya, boleh bawa tafsiran baru. Kitabun marqum, dulu ada marqum tu, ada yang tafsir kata marqum tu dia kata apa digitalize. Ada kata apa dia papan kekunci apa benda. Itu belum lagi yang mengarut kan, yang teruk lagi teruk. Zarrah ditafsirkan dengan atom. Itu sebenarnya macam kita nampak macam tak ada masalah lah, bahasa betul kot. Tapi sebenarnya kalau orang yang betul-betul belajar tafsir, dia dengar tu memang salah. Bahkan masuk dalam kategori berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu. Baru-baru ni bila ada seorang ahli parlimen non-Muslim yang tafsirkan Quran, orang pun marah. Baguslah, maknanya ada sentimen tu, ada bagus, kita tak nafikan. Maknanya sentimen agama tu bagus. Itu apa, Menteri Agama pun panggil dia kan. Tapi kita pelik juga, orang yang ajar yang dah ada kelulusan betul disekat, tak ada, masih lagi tak diberikan tauliah dan sebagainya. Itu pelik juga kan. Tak dipanggil pun, tak diperintahkan untuk menegakkan hujah dan sebagainya. Itu pelik juga. Tapi maknanya kita bila kita ajar masyarakat untuk kembali kepada tafsir salaf, manhaj salaf ni, sebenarnya kita dah ke depan. Kita dah jauh meninggalkan orang-orang yang ke belakang. Kelas kita bukan kelas ikut kemunduran orang dalam ilmu. Tak, kita ke depan. Bila kita ajar orang supaya berpegang dengan tafsiran salaf, kita jauh ke depan. Kerana kita tahu bukan kata orang bukan Islam saja yang boleh tafsir Quran yang dengan tafsir yang salah. Bahkan orang Islam pun ramai lagi yang tafsirkan Quran dengan salah. Contoh kita ambil ayat wal fitnatu ashaddu minal qatl. Sampai sekarang orang masih anggap fitnah kat situ yang difahami orang Melayu. Fitnah lebih berbahaya daripada membunuh. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Al fitnah di situ orang faham term fitnah tu, orang faham term Melayu. Fitnah ni maknanya membuat fitnah, tuduhan dusta ke atas seseorang individu atau kumpulan. Jangan kau fitnah saya. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Dia pun guna ayat Quran. Salah konteks dan salah tafsir. Fitnah di situ adalah kesyirikan. Berapa ramai orang yang salah faham mentafsirkan kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Zulm, kezaliman tu, berapa ramai orang yang hanya faham zalim tu zalim yang melibatkan manusia saja. Tapi dia tak faham zalim tu ada zalim yang dalam tingkat yang tertinggi, zalim terhadap Tuhan, zalim terhadap Allah. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, iaitulah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ramai tak tahu. Sebab apa? Tafsiran Quran. Sebab itu kalau kita kenal manhaj salaf ni dengan keseluruhannya, bukan kata kita faham dari sudut akidah saja, tafsir pun kita wajib ikut salaf. Ini adalah jauh lebih mendahului daripada orang-orang yang baru nak cari macam mana ni kalau orang bukan Islam cakap tentang Quran, macam mana kita nak atasi ini lambat, very slow, terkebelakang.
Padahal ulama Islam telah meninggalkan turah. Ulama-ulama tafsir, mufassirin meninggalkan kaedah-kaedah tafsir yang sangat tepat. Sebenarnya adalah benteng. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menggariskan dalam muqaddimah usul tafsir kaedah-kaedah terbaik mentafsir Al-Quran. Dah ada. Kita pernah buat dulu. Cuma tinggal kita tak bagi sanad je. Orang selalu petikaikan. Tapi kita ada sanad daripada guru kita sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ada orang misalnya kata, Ustaz buat bersanad Ustaz, bagi sanad untuk cara tafsir Quran yang sahih daripada muqaddimah usul tafsir. Dan kita juga dulu pernah buat bacaan muqaddimah tafsir Ibn Kathir. Penting. Muqaddimah tafsir Ibn Kathir juga adalah penting sebagai asas prinsip untuk apa? Memahami Al-Quran. Tetapi ramai tak baca. Yang mengaku sunnah ke salafi pun tak baca juga. Itu kita sedih tu. Kan? Duk sibuk buat benda tak tahu benda apa. Sibuk tak tahu apa. Kita banyak buang masa pada benda yang tak penting. Cerita pasal orang tu, cerita pasal orang ni. Sekadarnya cukup lah. Maknanya kalau melibatkan kemungkaran dan sebagainya, tegur kemungkaran. Tapi akhir sekali kita jauh daripada jalan ilmu itu. Baik. Jadi, ini kita nak bagi tahu tentang tafsir. Contoh, practically. Dan percaya, orang yang ikut kuliah Hana ni daripada awal lagi, bila kita ikut proses, kita ikut bacaan cara ulama, kita tengok macam mana ulama hurai. Sangat disiplin. Bukan hentam kromo, bukan sembrono, bukan tak apa-apa, tak ada asas. Balik kepada Al-Quran. Maknanya cerita tentang sejarah pun kembali kepada Quran. Ini anda tengok yang baru-baru ni ada seorang pensyarah tu, profesor ni, dia keluar kenyataan kononnya dia kata Taurat bukan diturunkan dalam bahasa Ibrani. Dia kata, hebatlah. Tapi bila kita dengar langsung tak ada fakta. Tak ada nak kata ayat Quran ke, dalil, tak ada hadis ke, tak ada fakta. Apa menunjukkan apa? Itu memang kesan sekularisme yang berlaku dalam pengajian akademik. Maaf nak cakap, memang membahayakan. Memanglah dia dah taraf profesor, tapi cakap tentang sejarah kan orang percaya semua. Tapi ke laut, maaf nak cakap, muzik latar je kuat. Faktanya ke laut, apa benda, dalil pun tak ada. Dia main-main istilah-istilah je. Orang pun, hebat. Ini bahaya. Sebab tu bila kita buka kelas Al-Bidayah wa Nihayah ni, kita nak ajar masyarakat macam mana ulama ahli sunnah ajar sejarah. Ini tujuan kita buka kelas ni. Al-Bidayah wa Nihayah ni yang dah nak lagi 2 bulan lagi kita nak khatamkan. InsyaAllah, maknanya kita nak selesaikan. Tak khatam pun kita nak selesaikan apa yang kita sempat. Maknanya, kalau kita tengok balik rakaman-rakaman sebelum ni, itulah kisah Nabi-Nabi itu dah mengajar. Bukan kita sengaja buka kelas ni. Sebab kita dah tengok. Sebab kita tak sampai lagi perbahasan tentang akhir zaman. Ramai yang hari ni yang tak sabar. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah tak mau baca daripada awal. Terus nak bincang tentang An-Nihayah. Ini anda tegur. Terus nak bincang tentang akhir zaman. Bidayah pun tak settle. Maknanya yang permulaan tak settle lagi. Tak faham. Tentang aras pun tak faham, penciptaan langit pun tak faham, penciptaan bumi tak faham betul-betul yang macam mana Quran gambarkan. Masih lagi tak jelas. Kisah Nabi-Nabi pun tak jelas lagi. Apa perjuangan Nabi-Nabi itu pun tak jelas. Tapi dah nak cerita tentang Dajjal, nak cerita tentang Mahdi dah keluar belum? Senjata Dajjal apa? Itu kita kata tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nak cerita dah sejarah Melayu, tapi sejarah yang awal tak settle. Last sekali duk percaya dinosaur tu lah. Duk bincang tentang sejarah dinosaur. Hak ni sejarah Nabi Adam ni.
tak betul-betul faham lagi. Nabi-nabi ni dulu yang kita kena prioritikan, utamakan. Inilah tujuan kita buka kelas Al-Bidayah wa Nihayah ni. Bukan saja-saja bukan isi masa lapang, bukan sekadar kita nak mengajar buka kelas nak suka-suka, tak, kita nak didik masyarakat. Dengar macam mana ulasan huraian para ulama daripada kitab mereka. Sebab tak ramai. Kita tengok hari ni macam-macam. Hurai macam ni, hurai macam tu. Langsung satu ayat Quran tak keluar tentang sejarah. Wallahul musta'an. Jadi kita risau dan bimbang kalau semakin kita maknanya semakin kita sepatutnya kena, semakin kita ke belakang, maknanya kita tak meneruskan kuliah-kuliah yang berkualiti, maknanya dari sudut konten, dari sudut kita kata bukan sekadar kita nak menghiburkan orang, tak, kita nak memberi fakta, nak memberi dalil yang kemudian dihuraikan dengan tepat perinciannya. Itu kita kena perkasakan. Baik, balik pada ayat tadi. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka min ar-rahbi. Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya masukkan yadaka, tengok tangan dekat sini, ulama tak kata semua tangan, tapi yadaka maknanya kaffaka, pergelangan tangan di bawah lambungmu. Nescaya akan keluarlah cahaya putih. Min ghairi su'in, yang bukan barasin wala bahaqqa, bukan penyakit sopak. Baik, kemudian wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Katanya, dikatakan oleh ulama tafsir, maknahu idza khifta ataupun idza khifat fadha' yadaka ala fuadika yaskunu ja'shuka. Maknanya, kalau kamu rasa takut, maka letakkanlah tanganmu itu di hatimu. Nescaya akan tenteramlah hatimu, tenteramlah anggota badanmu. So itu adalah satu tafsir daripada ayat Al-Qasas ayat 32, wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Maknanya kalau kau takut, wahai Musa, letakkan tanganmu ala fuadika, di atas jantungmu ataupun di hatimu. Nescaya akan tenanglah. Itu satu mukjizat. Wa hadha wa in kana khassan bihi. Kata Imam Ibn Kathir, dan ini adalah walaupun ianya adalah khusus dengannya, illa anna barakatal iman bihi haqq bi an tanfa'a man isti'mali dhalika ala wajhi iqtida'i bil anbiya. Subhanallah. Sini Ibn Kathir istinbat. Walaupun ayat ini khusus kepada Nabi Musa alaihi salam, akan tetapi kata Ibn Kathir, keberkatan iman, maknanya orang yang beriman dengan kisah ini, kalau dia maknanya dia cuba untuk mengamalkan hal tersebut ala wajhil iqtida'i bil anbiya, untuk mencontohi para nabi, maka keberkatan iman dia terhadap nabi, kisah-kisah nabi ni antaranya Nabi Musa, akan memberi manfaat. Maknanya Ibn Kathir dia istinbat dekat sini, kalau kita rasa tak tenang, boleh tak kita letakkan tangan kita di dada? Maknanya dia letakkan tangan kita di hati kita. Maknanya Ibn Kathir dia istinbat, harus untuk kita contohi perintah Allah kepada Nabi Musa itu untuk mendapatkan ketenangan. Subhanallah. Wa hadha wa in kana khassan bihi illa anna barakatal iman bihi haqqan atau haqqun bi an tanfa'a man isti'mali dhalika ala wajhi al-iqtida'i bil anbiya. Maknanya kalau orang yang cuba untuk ikuti perintah Allah kepada Nabi Musa itu, dan ketika dia takut, maknanya ketika kita bimbang, maknanya dia letakkan tangan kita di hati, di atas hati kita, jantung, maknanya insya-Allah
disebabkan keberkatan iman. Maknanya dia bukan disebabkan kita ada super power ke apa, tak ah. Bukan macam orang faham. Maknanya kalau kita rasa tak tenteram, rasa takut, bimbang, letakkan. Ini antara faedah yang kita boleh dapat daripada istinbat Ibnu Katsir. So Ibnu Katsir rahimahullah kata, anna barakatul iman bihi haqqun bi an tanfa'a man isti'mal dhalika ala wajhi al-iqtida' tanfa'u min isti'mali dhalika ala wajhi al-iqtida' bil anbiya. Baik. Dalam surah An-Naml ayat 12 kata, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' fi 9 ayatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasiqin. Wa adkhil yadaka tadi, masukkan tanganmu ke bawah lambungmu, fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su', maka keluarlah cahaya putih yang terang benderang, bukannya kesakitan, bukannya sopak, fi 9 ayatin ila fir'auni wa qaumih. Yakni maknanya ini salah satu daripada 9 tanda-tanda, 9 ayat, 9 mukjizat, ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Musa dan kebenaran Allah yang mengutuskan Musa alaihi salam. So dalam kita kena faham, dalam Quran kalimah mukjizat tidak wujud, tapi digunakan ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda. Baik. Ila fir'auni wa qaumih, kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik, yang keluar daripada ketaatan, yang melakukan kefasikan, yang maknanya kejahatan, yang keluar daripada al-khuruj minat ta'ah. Maknanya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah. Baik, ai hatanil ayatan, kata Ibnu Katsir, dua tanda ini, yakni huma al-asa wal yad. So tongkat jadi ular tadi, wal yad tangan yang dimasukkan di bawah ketiak ataupun lambung, huma al-burhananil musyari ilaihima. Maka ini adalah, kedua ini adalah dua bukti yang diisyaratkan kepada keduanya ini dalam firman Allah Taala, fadzanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaihi innahum kanu qauman fasiqin. Sedua. Maknanya lagi 7 lagi itu ayat yang lain. Maknanya 2 tambah 7 jadi 9. Wa ma'adzalika sab'u ayatin ukhra, dan bersama dengan ayat tanda-tanda kemukjizatan, mukjizat yang 7 lagi itu adalah tanda yang lain. Maka kalau kita campurkan, fadzalika tis'u ayatin bayyinat, maka dia jadi 9. So yang tongkat, asa dengan tangan. Tangan tu maksudnya yang dimasukkan ke celah lambung. Maknanya 2, dia ada 7 lagi jadi 9. Baik, kita dah habis waktu. So kita ada waktu lagi. Baik. Belum lagi kita tak habis lagi. Jadi anda keliru tadi. Lagi 10 minit lagi lebih kurang. Baik, kadang-kadang terberhenti awal lah. Terberhenti awal. Baik. Jadi 9 ayat yang bayinat, yang jelas, yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 101 sampai 102. 7 lagi ayat kan. Maknanya dalam yang kita bincang ni 2 tanda, 2 mukjizat, asa, tongkat, kemudian tangan. Yad ni maksudnya tangan yang masuk, diperintahkan masuk ke bawah lambung dan kemudian mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya. Baik. Dalam surah Al-Isra Allah kata, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa 9 tanda-tanda yang jelas. Maknanya mukjizat. Fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa maskura. Fas'al bani Israil idh ja'ahum. Tanyakanlah Bani Israil ketika datang kepada mereka, faqala lahu fir'aun, berkatalah kepadanya Fir'aun, yakni
Firaun berkata kepada Musa, inni la azunnuka ya Musa masqura. Sesungguhnya aku benar-benar yakin engkau wahai Musa telah terkena sihir. Mashura. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'aunu mathbura. Kemudian Nabi Musa jawab, sesungguhnya aku telah tahu bahwasanya apa yang telah diturunkan kepada engkau sebenarnya dah tahu apa yang diturunkan, yakni haula'i yakni 9 ayat, 9 tanda-tanda tadi mukjizat. Firaun dah tahu, kata Musa, diturunkan oleh Rabbus samawati wal ard. Rabb, Tuhan yang mencipta langit, petala langit dan bumi, basaira, sebagai satu bukti yang jelas. Tetapi engkau sombong. Jadi Musa jawab dekat Firaun, wa inni la azunnuka ya Firaun mathbura. Dan sesungguhnya aku yakin kepada engkau, aku yakin engkau ni wahai Musa benar-benar celaka. Mathbura maknanya celaka. Maknanya musnah. Dan maknanya disebabkan kesombonganmu itu, maknanya kamu mathbura. Mathbura ni kalau kita tengok dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, masrufan 'anil haqq. Maknanya engkau betul-betul terpaling daripada kebenaran. Mathbura. Mathbura. Baik. Basaira maknanya hujaj, bayyinah wa barahin, nayyirah, tubsirul lil qulubi lil haqq. Tubsirul qulub lil haqq. Maknanya bukti yang jelas. Sebab itu Musa kata kat Firaun, kau ni betul-betul dah berpaling daripada kebenaran, dan kau celakalah orang yang berpaling daripada kebenaran ni, maknanya dia celaka. Allahul musta'an. Baik. Jadi dah jelas kan, dia tetap berpaling. Baik, itu yang disebutkan. Wahiyal mabsutah fi suratil A'raf. So dalam surah Al-Isra' tu dia tak sebut terperinci, tapi dia sebut basaira. Yani anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Basaira itu adalah hujaj. Maknanya hujah-hujah, yakni mukjizat yang 9 yang diturunkan kepada Musa alaihi salam, yang diutuskan kepada Firaun. So dalam ayat surah Al-A'raf baru Ibnu Katsir kata Allah Taala sebutkan satu persatu 9 ayat tu. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Yang pertama as-sinin. Yakni kemarau. Kemarau yang panjang. Dan kalau kita tengok dalam tafsir disebutkan bis-sinin maknanya al-jadbu wasyiddah. Maknanya kemarau yang dahsyat, kekeringan. Wa naqsim minas thamarat inqita', yakni kekurangan dan terputusnya buah-buahan. So ya, maknanya ini yang pertama. Sinin maknanya tanda ataupun mukjizat ataupun ayat. Yang pertama. Baik. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Di perangai Firaun dan pengikut dia ni, bila datang kepada mereka kebaikan, mereka kata ini memang milik kami. Maknanya kami berhak untuk dapat kebaikan. Tapi bila mereka ditimpa keburukan, mereka berpandangan ataupun mereka menyangka bahawasanya keburukan itu disebabkan oleh Musa. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maknanya mereka menuduh Musa ni punca kesialan. Minat tiyarah. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Jadi Musa punya pasal lah ni. Musa dengan orang beriman. Orang yang beriman dengan dia. Sebab tu Allah balas, Allah kata ala innama ta'iruhum indallah. Maknanya nasib buruk mereka itu di sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi ramai di kalangan mereka itu tidak tahu. Baik, kemudian sampailah ayat fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dam
ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami utuskan kepada mereka, kami hantarkan kepada mereka. Maknanya kami timpakan ke atas mereka. Arsalna alaihim tufan. Ini yang kedua, tufan. Maknanya tufan di sini merujuk kepada rujuk kepada banjir. Tufan di sini ada dua tafsiran. Al-mautul jarif atau as-sail jarif. Kematian yang membinasakan ataupun as-sail, yakni banjir. Tufan ni boleh kita kata dia dalam Quran dia lebih membawa maksud kemusnahan yang disebabkan oleh sail, yakni banjir. Tufan. Dia tak sama macam kita faham taufan. Taufan tu puting beliung kan, kita faham puting beliung, tornado kan. Tapi istilah Quran tufan ni maknanya as-sail al-jarif, maknanya banjir besar yang memusnahkan, tufan. So ini yang kedua. Kalau sini tu kira satu, maknanya al-jadbu wal qahtu, kemarau yang berpanjangan tu yang pertama, tufan. Kedua, al-jarad, belalang yang memusnahkan tanaman-tanaman mereka. Al-jarad maknanya merujuk kepada jaradah, yakni hasyaratun saghirah, belalang tatiru jama'at wa tuhliku zar'a, yang berterbangan secara berkumpulan. Belalang itu yang memusnahkan tanaman mereka. Wal qummal, qummal ni hasyaratun saghirah, sama juga tuhliku zar', yakni boleh kata kutu, boleh kita juga kata serangga kecil, kutu ke apa ke. Ada yang kalau qummal ni kita terjemah kutu kan, ada yang kata dia adalah makhluk yang kecil lah, maknanya kutu ke yang memusnahkan tanaman. Kemudian yang keempat, ad-dafadi'. Dafadi' jam'un difda', yakni haiwanun burma'i dhu naqiq. Maknanya apa? Katak lah. Katak. Katak ni special lah. Dafadi', tentera Allah. Dan yang kelima, waddam. Dam, darah. Darah yang meliputi sungai Nil. Yang meliputi sungai Nil, yang menyebabkan mereka muntah setelah itu. Asabahum biri'ah, atau mereka menyebabkan mereka sakit ataupun mudarat daripada air yang mereka ambil itu. Maknanya darah, memang betul-betul darah. Allah jadikan sungai Nil itu darah. So ada berapa? Okay, kalau kita kira yang ni, tufan 1, jarad 2, qummal kutu 3, dafadi' katak 4, darah 5. So 6 sinin, kemarau. Okey. 6 tambah dengan tongkat dan juga tangan, baru 8. Betul tak? Satu lagi apa? Satu lagi apa? Maknanya kalau kita tengok satu lagi dia ada pada kalau kita kalkulate dekat sini, kita tengok balik yang ayat pertama, sinin wa naqsim minas samarat. Kat situ apa panggil? Kemarau dan kekurangan buah-buahan. Itu jadi yang kedua. Maknanya cukup 9 kat sini. Tapi kat situ ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ada juga yang bawa ke riwayat-riwayat yang lain dalam hadis dan athar yang sebutkan antaranya lagi Allah Ta'ala musnahkan anak-anak sulung mereka, termasuklah anak Firaun. Jadi semua orang yang mengikuti Firaun, maknanya ahlinya, pengikut Firaun dalam kalangan bangsa Qibti, Allah matikan anak sulung mereka dengan
angin yang menembusi rumah-rumah mereka dan tidak masuk ke dalam rumah Bani Israel ketika itu. Itu satu qaul. Tapi ala kulli hal yang dalam Quran ni kat sini, kalau kita kira balik ada 9. Itu pun maknanya perlu kita teliti lagi. Baik. Baik, ala kulli hal, kita akan tengok apa yang Ibnu Katsir sebut. Kama sayatil kalam على ذلك في موضعه وهذا 9 الآيات وهذه 9 آيات غير 10 الكلمات في 9 من كلمات الله القدرية والعشرة من كلماته الشرعية وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة بني إسرائيل. 9 tanda ini dia bukan bermaksud 10 perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Musa dan Bani Israel tu. 10 commandments. Bukan. Itu lain. Dan kita akan bincangkan kata Ibnu Katsir. Yang 9 tanda ni, 9 mukjizat ni adalah kalimatullahil qadariyah. Maknanya kalimat Allah yang berbentuk qadar. Ketetapan. Kauni. Qadari. Yang 10 kalimat Allah tu adalah 10 commandment tu perintah syariat. 10 perintah. Ashru wasaya, 10 commandment. 10 tu itu perintah syariat. Yang ni perintah kauni, maknanya mukjizat. Kata Imam Ibn Katsir, kami tambihkan di sini kerana ishtabaha amruha ala ba'dhi ruwah. Maknanya benda ni menjadi samar, perkara ini menjadi samar pada sebahagian perawi. Mereka menyangka ianya sama, 9 dengan 10 itu sama. Sebagaimana kami telah tetapkan dalam tafsir surah Bani Israel. Baik. Jadi sampai situ dulu, maknanya kita berhenti kat sini. Insya-Allah kita sambung pada kelas akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.